Salam sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan pelajar-pelajar tingkatan 6 tentang penulisan sejarah STPM. Untuk makluman pelajar-pelajar STPM yang mengambil mata pelajaran sejarah, jawapan dalam peperiksaan mata pelajaran sejarah adalah berbentuk karangan atau esei sepenuhnya. Bila disebut karangan, ia harus mengandungi beberapa komponen dalam karangan. Yang pertama, haruslah ada komponen pengenalan. Bahagian ini ditulis dalam satu perenggan. Yang kedua, menjurus kepada penerangan isi jawapan atau disebut juga fakta jawapan atau poin jawapan. Komponen ini kebiasaannya terdiri daripada 4 perenggan, di mana setiap perenggan akan mengemukakan satu fakta utama. Yang ketiga, merujuk kepada komponen penutup. Bahagian ini merupakan perenggan yang terakhir atau disebut juga sebagai kesimpulan. Pada sesi ini, saya akan memperkenalkan satu teknik atau kaedah penulisan yang mudah tetapi berkesan untuk dijadikan panduan dalam penulisan jawapan esei sejarah atau menulis karangan jawapan sejarah STPM. Kaedah ini saya namakan ia sebagai sarang. Apakah kaedah sarang ini? Inilah yang saya perkenalkan kaedah sarang. Pada kali ini, saya hanya akan memperkenalkan sarang pengenalan sahaja. Sarang ini merupakan sebuah peta yang terdiri daripada 3 lajur dan diikuti oleh 3 baris. Baris yang pertama adalah ruang untuk menulis ayat fakta utama. Baris yang kedua adalah ruang untuk menulis ayat huraian. Dan baris yang ketiga adalah ruang untuk menulis ayat penegasan soalan. Pelajar-pelajar boleh lihat di sini contoh ruang lajur dan ruang baris yang telah siap diisi. Beginilah rupanya hasil penulisan dalam sebuah perenggan apabila memulakannya dengan kaedah sarang ini. Mari kita lihat bagaimana untuk memulakan penulisan perenggan pengenalan menggunakan kaedah sarang pengenalan. Langkah pertama, pelajar haruslah menyediakan petak sarang ini terlebih dahulu. Langkah yang kedua, merujuk kepada contoh soalan yang disediakan iaitu huraikan perkembangan sistem ekonomi feudalisme di Jepun pada abad ke-16 Masihi. Pelajar-pelajar haruslah mengenal pasti apakah kehendak soalan. Berdasarkan kepada soalan ini, kehendak soalannya adalah perkembangan sistem ekonomi feudal di Jepun. Perkara yang dikehendaki di dalam soalan perlu dikemukakan sebagai fakta jawapan yang ditulis dalam perenggan yang kedua. Pada sesi kali ini, saya hanya akan fokus kepada perenggan pengenalan sahaja ataupun kepada sarang pengenalan sahaja. Antara perkara yang boleh diketengahkan oleh pelajar dalam perenggan pengenalan ini adalah konsep ekonomi, ekonomi feudalisme dan dikaitkan dengan lokasinya iaitu Jepun. Mari kita lihat bagaimana sarang pengenalan ini boleh membantu para pelajar menulis perenggan pengenalan dengan baik. Lajur yang pertama, ini lajur yang pertama, merujuk kepada apakah idea pelajar untuk ditulis dalam perenggan pengenalan ini. Ia ditulis di sini supaya pelajar ada panduan iaitu difokus kepada fakta utama dan fakta sampingan. Lajur yang kedua dibahagikan kepada 3 baris. Dan lajur yang ketiga memberi penerangan berkaitan apakah perkara-perkara yang perlu ditulis bagi setiap baris. Baris yang pertama boleh ditulis apa-apa sahaja tentang sesuatu konsep. Tetapi harus diingat, baris ini hanya boleh diisi untuk satu ayat sahaja, iaitu titik yang pertama sahaja.
Seterusnya, baris yang kedua, bolehlah ditulis tentang huraian lanjut bagi sesuatu konsep yang diperkenalkan dalam baris yang pertama. Pada bahagian baris ini, boleh ditulis beberapa ayat dengan jumlah yang munasabah bagi menerangkan perkara umum tentang perkara yang berkait rapat dengan kehendak soalan. Manakala baris yang terakhir merupakan bahagian penegasan soalan, pelajar digalakkan menggunakan kata-kata penanda wacana yang sesuai untuk diletakkan di mana-mana bahagian ayat untuk mencantikkan dan menyedapkan lagi frasa-frasa ayat yang digunakan. Di sini penanda wacana yang digunakan ialah manakala, kebiasaannya, nyatalah dan di samping. Sebagai peringatan kepada pelajar, ayat penegasan soalan merupakan ayat yang dikaitkan dengan kehendak soalan dan diikuti oleh perkara-perkara yang disentuh dalam perenggan fakta yang berikut. Okey, kita lihat satu persatu ayat-ayat yang dibina bagi setiap baris. Ya, ayat dalam fakta utama, iaitu menerangkan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi merujuk kepada cara atau kaedah dalam melaksanakan sesuatu kegiatan ekonomi sama ada dalam bentuk tradisional ataupun moden. Seterusnya kita lihat di bahagian huraian di mana di bahagian ini menerangkan lebih lanjut tentang sistem ekonomi feudalisme yang dikaitkan dengan perkara yang dikehendaki di dalam kehendak soalan tersebut. Okey, dimulakan dengan penanda wacana. Manakala sistem ekonomi feudalisme pula membawa kepada takrifan bahawa golongan petani bekerja dan menjadi tentera untuk seorang bangsawan dan sebagai balasan mereka boleh mengusahakan tanah bangsawan. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politik dan ekonomi golongan pembesar atau bangsawan. Kebiasaannya di Jepun, golongan shogun atau bangsawan ini menjadi pemerintah di sesuatu kawasan yang dianugerahkan oleh maharaja. Kegiatan ekonomi utama dalam sistem ekonomi feudal yang dilaksanakan di Jepun ialah pertanian. Seterusnya pada baris penegasan soalan, diletakkan satu penanda wacana yang sesuai, yang seperti nyatalah bahawa masyarakat Jepun pada abad ke-16 Masihi terlibat dalam kegiatan pertanian di samping mengusahakan sektor perikanan, pertukangan, perlombongan dan perdagangan. Beginilah bentuknya sebuah perenggan pengenalan yang dikeluarkan daripada sarang. Sebenarnya, kaedah sarang ini sesuai diperkenalkan kepada pelajar tingkatan 6 yang memilih mata pelajaran sejarah yang bermula pada semester yang pertama. Kemahiran menulis dalam bentuk sarang ini mudah difahami dan mudah diikuti oleh pelajar. Setelah mereka mahir, jawapan pelajar bolehlah ditulis dalam bentuk biasa. Saya juga ingin mengesyorkan kepada guru-guru dan pelajar yang ingin mencuba menulis menggunakan kaedah sarang ini supaya menggunakan pen yang berbeza warna pada setiap baris untuk memudahkan guru menyemak kerja pelajar dan pelajar juga mudah untuk mengesan kelemahan penulisan mereka pada setiap baris dalam sarang, sama ada bahagian ayat fakta utama, pada ayat huraian ataupun pada ayat penegasan. Inilah sahaja bahagian yang ingin saya terangkan berkaitan dengan penulisan mengikut kaedah sarang pada bahagian pengenalan. Nantikan video seterusnya untuk saya kongsikan sarang fakta dan sarang penutup atau sarang kesimpulan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.